kalau kita pusing ni, dia ada satu tempat tu nak ke makam tu. Itu je ke boleh naik? Itu je lah yang boleh naik. Ya. Yang lain memang tak boleh pergi kan? Yang tempat-tempat lain tak boleh. Boleh. Tak ikut kan? Maknanya kalau kita santai-santai macam ni pun boleh naik? Boleh. Tak salah. Oh. Cuma takut tak tahu je lah kan? Itulah jalan tu. Hati je lah, tu je. Itulah. Itu yang penting. Sekarang kita berada di kaki Gunung Senyum. Ini kita akan disambut mula-mula oleh kolam ni, oleh tasik ni. Okey. Hana, sini. Jangan duduk jauh dengan Papa. Pegang tangan Papa. Alamak, hujan. Alamak, hujan dah turun. Kita baru nak bergerak, hujan pula turun. Okey. Kalau korang nampak dekat ujung sana, dekat situ ada jambatan ni jambatan. Jambatan ni dulu kita orang pernah lalu lah. Masa aku dengan geng-geng aku dulu pernah lalu. So ada something lah yang berlaku kat situ. Tapi aku tak nak cerita sekarang. Nanti aku selitkan. Okey. Jom kita explore lagi. Okay, ini adalah tempat untuk flying fox. So panjat kat sini digantung flying fox. Ke sana ada satu point kat sana tu. Kalau nampak tu. Tu dia. Kalau kita lalu sana tadi, kita tembus kat sini juga. Rasanya better bawa budak pergi sana. Dalam ni dah masuk hutan Dalam ni dah masuk ni. So Hana ikut Umi. Jom pergi esok. Okay, kali ni aku seorang je yang jalan. Aku tinggal budak-budak dengan wife kat sana. Sebab ada orang pun kat sini buat masa ni.
So aku tak nak macam ambil risiko lah. Susah nak jaga budak ni, tak lagi tempat macam ni. So aku explore seorang. Ni tasik dia. Okay, tu jambatan tu. Dulu jambatan tu boleh lalu lagi, tapi sekarang ni tengok tak berani nak lalu. Dia dah apa ni, reput. Dah reput sangat. Wah, terlalu semak lah untuk masuk. Batu ni, okay, exactly the same batu. Dulu aku pernah bergambar kat situ. Dan memang waktu tu boleh kata 5 tahun lepas lah. 5 tahun yang lepas. Dan sekarang agak semak kawasan ni. Hutan pun dah makin naik. Okay, kita kita dekat kaki bukit dia, kaki gunung dia. Okay, tak silap dulu pun aku pernah lalu sini. Tapi seorang-seorang ni jalan macam ni, kalau jalan dia clear tak apa, tapi sebab jalan dia agak macam dah tertutup macam ni, so aku tak akan ambil risiko lah untuk naik ke sana. Sini aku pernah lalu dulu. Dia pergi ke belakang sana. Dekat belakang sana tu ada satu gua yang besar lah, terbuka gua tu. First timer masuk memang tak digalakkan lah untuk sendiri, biar ada tour guide. So ini pula jambatan yang dulu kita orang bergambar atas ni, kita orang lalu. Tapi sekarang lihat daripada dia punya keadaan, situasi, ada yang pecah-pecah tu, so memang tak boleh lalu lah. Sekarang ni aku nak cari jalan untuk pergi ke satu, dia ada makam tau kat atas tu, makam. So aku nak cari jalan nak ke sana. Aku rasa mungkin jalan masuk dia belah sana, seberang tasik belah sana. Ikan. So kita pergi belah sana pula. Baiklah, kalau korang, sebelum korang masuk ke sana, kat sini ada satu tugu yang mana kat sini dia menerangkan kisah sejarah Gunung Senyum ni. So Gunung Senyum ni adalah sebuah tapak arkeologi, okey. Keluasannya tu dijangka 794 hektar. Dan nama Gunung Senyum ni, kisahnya lah, adalah daripada sekitar tahun 1363 hingga 1892, pemerintahan Sultan Ahmad, yang mana apabila baginda lalu dekat kawasan ni, dia tanya pada pembesar-pembesar, dia tanya apa nama gunung ni. Tapi pembesar semua tak tahu nak cakap apa, dia hanya senyum memandang baginda. Jadi untuk mengelakkan berasa malu pengiring baginda tersebut, jadi baginda namakan gunung ni sebagai Gunung Senyum.
jelas di signboard tersebut mengatakan berhati-hati. Gunung Jebak Puyuh. Jadi kalau ke sana Gunung Jebak Puyuh. Ke sana Gunung Jebak Puyuh. Okey, macam abang tu cakap tadi, trek dia boleh nampak, tapi agak semak untuk masuk. Sebenarnya Gunung Senyum ni ada 10 buah gua. Ada 10 buah gua dalam ni. Okey. Dan tak semua gua aku pernah masuk lah. Kiranya sepanjang aku datang pun sebelum ni aku just duduk dekat bawah ni je, and then naik dekat satu kawasan ni yang kita nak pergi sekarang. Tapi aku tak sure aku ada keberanian nak masuk ke tak sekarang, sebab budak-budak aku dah tinggalkan dengan mak dia tunggu dalam kereta. So sekarang aku solo. Okay, ni kita di sebalik tasik. Nyamuk banyak. Adakah ini jalan nak naik? Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak cabang jalan dia. Ke sana pun ada jalan. Ke sini pun ada jalan. Itu jalan kita tadi. Tak nampak apa kan? Begitulah perasaan aku. Okey. Dekat sini ada satu tangga. Tangga ni dia bawa kita naik ke atas. So kita naik atas lah. Sebab tujuan kita pun memang ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Oi. Si baik naik seorang. Kalau bawa budak. Tu dia. Hampir 90 darjah. Jom. Okey. Tu tasik tadi.
Gunung Makam Tok Long. Inilah destinasi kita. Jom, kita masuk. Kat sini nama dia Gunung Makam Tok Long. So pandang saja ke kanan, kita akan nampak makam dia. Rasa boleh buat white kot. Sebenarnya Gunung Senyum ni adalah salah satu kawasan arkeologi juga. Jadi kalau anda semua boleh tengok dekat sini, ni semua hasil-hasil galian lah, arkeologi. Okey. Termasuk yang ni. Ke sana ada lagi. Kalau nak pergi ke atas sana, sini lagi satu tapak arkeologi. Dan ini adalah makamnya. Gua Makam Tok Long. Okey, jom kita tengok sedikit sebanyak sejarahnya. Okey. Selamat datang ke Gua Makam Tok Long. Keluasan 10 meter kali 2 meter. Kisah kisah dia, selepas Tok Long dan Puteri Bunian Selamat diijab kabulkan, pada satu hari Tok Long telah meminta kebenaran kepada isterinya untuk balik ke kampungnya di Kuala Kerau selama 1 purnama kerana ingin berjumpa dengan keluarganya yang telah lama ditinggalkan. Puteri Bunian kemudian mengizinkan beliau pulang. Dengan gembiranya beliau pulang berjumpa dengan keluarga serta penduduk kampungnya yang lain. Setelah sampai di kampung tersebut, kesemua penduduk kampung seronok dapat berjumpa kembali. Tok Long mempunyai kebolehan yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu menyembuhkan orang yang sakit. Akibat daripada terlampau seronok dapat pulang ke kampung halamannya, beliau telah melanggar janjinya yang telah dilafazkannya dahulu kepada isterinya. Setelah cukup sepurnama, Tok Long masih tidak balik ke sisi isterinya. Hanya selepas beberapa hari selepas itulah beliau teringatkan akan janjinya tersebut. Beliau bergegas pulang semula ke Gunung Senyum untuk berjumpa dengan isterinya, namun malangnya jejak isterinya tidak dapat dijumpai lagi. Beliau tidak berputus asa dan terus mencari-cari isterinya, namun masih lagi menemui jalan buntu. Tetapi pada akhirnya beliau menemui isterinya, namun tidak dapat mendekatinya. Akibat terlalu kecewa, beliau akhirnya meninggal dunia di dalam sebuah gua yang kemudiannya dinamakan Gua Makam Tok Long. Itulah kisahnya. Jadi saya rasa footage kita sampai di sini saja. Dan kita nak bergerak turun lah.
Bahaya ni. Kalau slide ni jatuh terus bawah. Jadi guys, sampai di sini saja video untuk kali ni. Kalau korang suka video macam ni, korang jangan lupa like, subscribe dan share konten ni. So, ia sangat membantu untuk aku kembangkan lagi channel ni. So, next stop kita tunggu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bergerak balik. Tangga ni betul-betul mencabar. Hampir 90 darjah. Guys, kalau korang nak tengok lagi dalam gua ni ada apa, aku boleh arrange kan. Sebab aku pun berminat nak tahu apa kita lagi dalam gua-gua ni semua. Sebab kat sini ada 10 gua kan. Tapi aku perlukan pertolongan korang. Kalau korang like video ni, korang suka video ni, korang like, korang share, korang subscribe. So aku akan cuba sambil baik untuk kita explore semua gua yang ada dekat sini. Okay. Terima kasih banyak guys. Sekarang kita pulang. Misi selesai.